Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita lagi pada hari ini dalam kelas Pendidikan Islam Prasekolah 1 dan 2 PDPR 2021. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Standard kandungan pada hari ini 4.2 memahami peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Standard pembelajaran pada hari ini 4.2.1 bercerita tentang peristiwa tentera bergajah. 4.2.2 memerihalkan peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak semua, boleh ikut ustaz baca bersama dengan ustaz. Surah Al-Kafirun. Kita baca sama-sama. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Itu adalah bacaan surah Al-Kafirun. Maksudnya, apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah liat yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul azim. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, tentera bergajah pimpinan Raja Abrahah cuba menyerang kota Mekah tetapi gagal. Inilah peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentera bergajah pimpinan oleh Raja Abrahah yang berasal daripada Yaman. Raja Abrahah ni berasal daripada Yaman. Dia bersama tentera-tenteranya dengan bergajah, tentera bergajah cuba untuk menyerang kota Mekah ataupun menyerang Kaabah. Menyerang Kaabah. Sebab apa Raja Abrahah ingin menyerang Kaabah? Sebab untuk melarang orang-orang Arab untuk menunaikan ataupun mengerjakan haji ke Kaabah. Tujuan dia adalah untuk melarang, untuk tidak membolehkan orang Islam ataupun orang-orang Arab mengerjakan haji ke Kaabah di Mekah. Kaabah
adalah satu tempat di mana semua orang Islam akan berkumpul untuk mengerjakan haji dan umrah. Pada masa itu, Kaabah adalah tempat orang-orang Arab untuk mengerjakan haji. Disebabkan itu, panglima perang iaitu Raja Abrahah, dia tidak berpuas hati. Dia adalah raja yang berkuasa di Yaman. Dia bersungguh-sungguh untuk menyerang Kaabah, untuk mengelakkan orang-orang Arab pada masa itu pergi ke Kaabah untuk menunaikan haji. Raja Abrahah bergerak daripada Yaman, pergi ke Mekah dengan beberapa ekor gajah yang sangat banyak untuk menakut-nakutkan orang Arab. Itu tujuan dia. Gajah besar, gajah adalah binatang yang besar, yang mampu meruntuhkan apa pun bangunan pada ketika itu. Raja Abrahah ni sangat marah. Sebab tu dia berusaha untuk meruntuhkan Kaabah. Atas sebab itu, atas sebab yang tidak elok, yang tak baik, Allah telah mengutuskan burung ababil. Allah telah mengutuskan burung ababil yang membawa tanah liat yang terbakar. Dia punya panas tu bakar. Dia punya panas tu sepanasnya api neraka. Dibawa daripada api neraka. Panasnya sangat panas. Lepas tu burung ababil tu datang, utusan oleh Allah. Allah utuskan burung ababil bawa batu ataupun tanah liat tersebut, dan campakkan kepada tentera Raja Abrahah. Campakkan kepada tentera Raja Abrahah. Pada masa itu, disebabkan burung ababil mencampakkan batu yang terbakar itu ataupun tanah liat yang terbakar tu, maka hancurlah tentera Raja Abrahah. Daging-daging semua hancur. Badan manusia hancur jadi daging yang bertaburan. Gajah pun semua hancur. Jadinya tentera bergajah Raja Abrahah ni hancur, dan daging bersepah-sepah yang boleh dimakan oleh ulat. Macam daun yang dimakan oleh ulat. Macam tu. Macam daun yang dimakan oleh ulat. Habis. Hancur semua. Mereka hancur lebur. Tentera Abrahah hancur lebur. Dah disebabkan niat untuk menghancurkan Kaabah. Itu adalah kisah yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu je. Maksud tentera bergajah ni adalah tentera pimpinan Raja Abrahah daripada Yaman yang datang ke Mekah. Yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Tapi dalam pertengahan jalan nak ke Mekah tu, Allah telah mengutuskan burung ababil yang membawa batu ataupun tanah liat yang terbakar untuk dicampakkan kepada tentera bergajah Raja Abrahah. Ingat tu. Jadinya tentera bergajah Raja Abrahah ni semuanya hancur berkecai, hancur lebur. Tidak ada tinggal sedikit pun. Seperti daun yang
dimakan ulat. Bila daun, kita tanam pokok ada daun, daun tu bila dimakan ulat, hancur terus daun tu. Tidak ada, tinggal batang daun je kadang-kadang. Itulah diibaratkan Raja Abrahah yang telah dihancurkan oleh burung ababil, yang membawa batu yang terbakar ataupun tanah liat yang terbakar yang sangat panas. Itu adalah kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia ketika baginda di dalam kandungan. Sedihnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, bapanya telah meninggal dunia. Yang ketiga, ibu baginda sallallahu alaihi wasallam sihat ketika hamil. Kebiasaannya orang yang hamil ataupun orang yang mengandung ni, dia akan mengalami keadaan yang orang kata macam mana? Keadaan yang muntah-muntah, rasa tak sihat disebabkan mengandung. Tetapi ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Aminah sangat sihat ketika hamil ataupun mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tanah Arab pada masa tu menjadi subur. Tanam tumbuh-tumbuhan hidup subur. Tanam sayur-sayuran pun hidup subur pada masa tu, sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nak lahir, macam-macam berlaku peristiwa yang menjadi sejarah dalam sirah Islam. Okey, semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa maknanya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak keluar dah. Nak keluar daripada perut ibu dia. Yang pertama, nyalaan api sembahan Majusi di Parsi terpadam. Masa Nabi Muhammad lahir, semasa Nabi Muhammad lahir, sembahan api Majusi, orang Majusi ni dulu dia sembah api. Dia ibadah dia sembah api. Masa tu api tu sangat besar. Disebabkan Nabi Muhammad SAW lahir, api sembahan orang Majusi tu terpadam. Mereka pun jadi terkejut kenapa boleh terpadam. Rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW telah lahir pada masa tu. Yang kedua, tiang istana Kisra roboh. Istana Kisra roboh. Yang ketiga, patung berhala di sekitar Kaabah musnah. Sebelum lahirnya Nabi, di sekitar Kaabah dekat Mekah ni penuh dengan berhala. Maknanya orang-orang Arab dulu datang ke Mekah, datang ke Kaabah untuk beribadah dengan menyembah patung berhala. Ketika Nabi Muhammad lahir, patung berhala di sekitar Kaabah semuanya musnah. Disebabkan Nabi Muhammad lahir. Yang keempat, cahaya terang muncul semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya terang muncul. Nabi Muhammad lahir pada waktu subuh. Gelap masa tu. Disebabkan Nabi Muhammad lahir masa tu, suasana menjadi sangat terang. Cahaya terang muncul semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan Nabi Muhammad sudahlah lahir di atas muka bumi Mekah pada masa itu. Cahayanya sangat terang, seterang-terangnya.
Okey, selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Disusukan. Bayi yang kecil biasanya akan menyusu. Disebabkan susu ibu Nabi tidak cukup untuk menyusukan Nabi. Susu ibu Nabi Aminah tidak cukup. Nabi telah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kebetulan datang rumah Aminah. Aminah jemput masuk dan tengok Nabi Muhammad SAW menangis-nangis. Jadinya Halimatus Sa'diyah pun menyusukan Nabi Muhammad pada masa tu. Ini adalah ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah nama dia. Yang kedua, Malaikat Jibril alaihissalam membelah dada dan membersihkan hati baginda dengan air Zam-Zam. Ini adalah peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Semasa kecil, baginda dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Semasa kecil, baginda pun dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Baginda juga, Nabi Muhammad SAW juga mengikut Abu Talib untuk berniaga. Kecil-kecil lagi Nabi Muhammad sudah berniaga. Yang keempat, baginda SAW membantu bapa saudaranya mengembala kambing. Nabi Muhammad jaga kambing, mengembala kambing kepunyaan bapa saudara dia. Siapa? Abu Talib. Semasa kecil Nabi Muhammad macam-macam kerja dah buat. Dia berniaga, mengembala kambing. Sangat susah kehidupan pada masa itu. Itu adalah ujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, latihan untuk hari ini. Ustaz nak kamu semua fahamkan peristiwa tentera bergajah melalui penceritaan guru dalam video ini. Kalau tak faham juga, ulang banyak kali, dengar apa yang Ustaz ceritakan dalam video ni. Sampailah kamu faham. Kalau tak faham juga, boleh tanya Ustaz. Tanya Ustaz dalam telefon pun boleh. Nak tunggu bila kita berjumpa depan-depan, belajar depan-depan nanti pun boleh. Kita akan ulang bersama. Yang kedua, buat latihan dalam buku Pendidikan Islam, buku 2. Muka surat 12, 13 dan 14. Buat latihan buku Pendidikan Islam buku 2, muka surat 12, 13 dan 14. Untuk latihan yang muka surat yang depan-depan tu, kalau tak siap lagi boleh teruskan buat. Untuk hari ini buat muka surat 12, 13 dan 14. Muka surat 12 tu Ustaz nak kamu baca surah Al-Fil yang Ustaz baca awal-awal tadi. Surah tu menceritakan tentang peristiwa tentera bergajah. Macam mana tentera bergajah nak serang Mekah, nak serang Kaabah, tapi ditewaskan oleh burung ababil yang membawa batu yang sangat panas ataupun batu yang terbakar. Muka surat 12 tu Ustaz nak kamu baca surah Al-Fil dan maksudnya sekali. Boleh tengok video Ustaz ni, ulang baca, kamu tengok buku kamu. Yang ke-13 tu, warnakan gambar. Warnakan gambar. Ingat muka surat 13 warnakan gambar. Muka surat 14 ni pun warnakan perkataan. Ingat, warnakan perkataan. Perkataan apa? Muhammad, cahaya, Mekah dan Halimatus Sa'diyah. Warnakan perkataan.
perkataan yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Apa perkataannya? Muhammad, cahaya, Mekah dan Halimatus Sa'diyah. Sebelum warna tu Ustaz nak kamu baca dulu. Muka surat 14 tu. Ibu bapa boleh membantu dan membimbing anak-anak kuasai peristiwa tentera bergajah. Ibu bapa juga boleh membimbing anak-anak menyiapkan latihan dalam buku pendidikan Islam buku 2. Okey, boleh ya? Sekian saja untuk hari ini. Ustaz harap kamu faham apa yang dipelajari pada hari ini. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah tanya pada Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.